الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'tini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan daripada sembahyang kita, zikir kita dan juga doa kita, ianya akan diperkenan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi perbicaraan kita pada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, falyakun qasduka ayyuhal murid. Dia kata, maka jadikanlah tujuan kamu wahai para murid sekalian. Dia kata, wa himmataka minad dunya, dan juga keinginan engkau pada dunia ini, khirqatan tasturu aurataka, hanyalah untuk mendapatkan kain
bagi menutupi auratmu. Dan tuan muallif ataupun pengarang pada kitab ni dia sebut pada kita, tujuan kita di dunia ni bukanlah untuk kita kekal di dalam dia, tetapi dunia adalah tempat untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul amal. Dunia dia merupakan tempat untuk bercucuk tanam. Apa yang kita cucuk tanam? Al-amal, iaitulah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, maka setiap orang dia kena jadikan dia punya tujuan dia, kemudian keinginan dia pada dunia ni hanya setakat untuk mendapatkan kain bagi menutup aurat diri dia sahaja. Tuan-tuan, maknanya ambil dunia ni pada sekodarnya saja. Tuan-tuan, ni satu benda yang perlu kita pasak dalam hati kita, bahawa dunia dia akan ditinggalkan buat selama-lamanya. Tuan-tuan, sebab itu mengingatkan kita perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana Sayyidina Ali dia melalui kawasan perkuburan, lalu Sayyidina Ali kata kepada orang yang ada di kubur ni, tuan-tuan, ni bukan makna kata dia saja-saja nak buat program dekat kubur, bukan dia. Tapi perkataan Sayyidina Ali ni dia memberikan iktibar kepada kita yang masih lagi hidup. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata pada orang yang dah mati ni, dia kata apa? Dia kata, apa gamaknya khabar kamu semua yang berada di dalam kubur pada waktu ni? Dan Sayyidina Ali cakap macam tu, apa khabar? Dia kata, bagaimana keadaan kamu sekarang ni berada di dalam kubur tu? Tuan-tuan, kerana orang yang dekat dalam kubur ni dia ada macam-macam keadaan. Ada orang yang dia berbahagia dalam kubur dia, ada orang yang dia tidak berbahagia dalam kubur dia. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur kita esok ni dia akan jadi dua tempat. Imma dia menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah, imma dia akan menjadi salah satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Sayyidina Ali tanya, agak-agaknya lah ni, bagaimana keadaan kamu di alam kubur sana? Bagaimana gamaknya? Dan kemudian Sayyidina Ali dia kata lagi, rumah-rumah yang kamu tinggalkan, lah ni dah ada orang lain yang duduk, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, makna apa? Harta yang kita himpun, yang kita cari selama ni, tuan-tuan, maka harta-harta tu dia akan diagih-agihkan, dan orang lain pula yang akan take cover. Orang lain akan ambil harta tu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, lah, rumah yang kamu tinggal itu dah ada orang duduk dah, kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali kata lagi, janda-janda yang kamu tinggalkan, dan juga suami-suami yang kamu tinggalkan, lah ni mereka dah kahwin baru dah. Tuan-tuan, betul ke ada istilah apa ni? Orang kata apa? Sehidup semati ya? Kalau kata hidup ni dia boleh hidup sama-sama, mati mau lain-lain. Macam tu. Sehidup boleh, tapi kalau nak mati, hang mati seorang-seorang sudah. Jangan ni bawa apa ni, bawa aku sekali pergi mati. Tuan-tuan, tuan-tuan,
orang yang kita tinggalkan dia, satu masa esok ni dia akan hidup dengan orang lain. Tuan-tuan, walaupun dulu dia kata dia cinta kat kita, tuan-tuan, walaupun dia kata dia sehidup semati dengan kita, tuan-tuan, satu masa nanti esok dia akan pergi kepada orang lain. Tuan-tuan, kerana tu pasal apa? Perempuan yang berhaid, perempuan yang berhaid, bila dia menikah, maka suami tak boleh menggauli isteri dia pada waktu dia berhaid. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dua sebab. Yang pertama, haid itu dia kotor. Tuan-tuan, tu yang pertama, dia kotor. Qul huwa adza, dia adalah adza. Tuan-tuan, adza ni apa dia? Dia kotor. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh dekat pada isteri kita pada waktu dia berhaid. Ini adalah kerana untuk memupuk kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, bila dia tak sentuh 7 hari, bila dia tak sentuh 2 minggu, tuan-tuan, dia akan ada rasa rindu kepada pasangan dia. Tuan-tuan, kalau tak ada haid ni, maka kita akan cemui, kita akan berasa jemu dengan pasangan kita. Tuan-tuan, jadi orang yang kita tinggalkan pada satu masa esok, dia akan ikut orang lain. Tuan-tuan, dia akan menikah dengan orang lain. Maka Sayyidina Ali kata, no, isteri kamu, suami kamu yang kamu tinggalkan itu semuanya telah pun menikah lain dah lah ni. Tuan-tuan, jadi iktibar pada kita apa dia? Bahawa dunia ni satu masa esok kita akan tinggalkan dia. Kerana tu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kamu carilah dunia ni hanya sekodarnya sahaja. Dan tuan, cukup untuk makan minum kita, cukuplah untuk kita sara kita punya keluarga kita. Dan tuan, bersederhana dengan dunia ni. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW pada pertemuan yang lepas kita sebut Nabi SAW ni. Dan tuan, tengok dalam kitab kata apa? Kita dah baca minggu lepas kan? Dan tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bahkan bukan disebut oleh Imam Haddad saja, banyak dalam kitab-kitab sirah cerita yang sama. Dan tuan, apa dia? Nabi SAW kadang-kadang rumah dia tak ada apa yang boleh dimakan. Dan tuan, bila mai tetamu, Nabi akan tanya dengan isteri-isteri dia, rumah mana yang ada lebihan makanan, kerana tetamu kita ni mai. Dan tuan, sampai 100 kali. Dan tuan, ni bukan bermakna Nabi hidup melarat. Dan tuan, ni bukan bermakna Nabi SAW orang miskin. Kita dah ulang banyak kali, Nabi SAW adalah orang yang kaya. Nabi adalah orang yang senang. Tapi pasal apa Nabi memilih untuk hidup macam ni? Tuan-tuan, dia sebagai panduan buat kita. Bila kita dengan dunia ni hanya sekodarnya sahaja. Kerana apa? Kerana dua sebab. Yang pertama, tak mau bagi sayang kepada dunia ni. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau hati dia ni dah dikuasai dengan dunia, tuan-tuan, hatta kalau dia buat kerja agama pun, tuan-tuan, hati kalau dah dikuasai dengan dunia, hatta kalau dia buat kerja agama sekalipun, tuan-tuan, masa tu tujuan dia bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tujuan dia adalah untuk habuan duniawi semata-mata. Tuan-tuan, tengok Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau Nabi ni dia lagu kita, tuan-tuan, Nabi ni kalau dia lagu kita, jenis apa-apa buat kerja kira sikit-sikit nak upah, sikit-sikit kira nak fulusnya. Tuan-tuan, Nabi SAW
ditawarkan oleh pembesar Quraisy, wahai Muhammad, kalau kamu tinggalkan pekerjaan kamu lah ni, maka kami akan beri seluruh kekuasaan kepada kamu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu tinggalkan kerja kamu ni, maka seluruh daripada perempuan-perempuan yang segak-segak, maka itu semua adalah kepunyaan kamu. Wahai Muhammad, kalau kamu tinggallah pekerjaan kamu ni, maka seluruh kekayaan di kota Mekah ni adalah milik kamu. Tuan-tuan, Nabi ditawarkan dengan dunia yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, bahkan Nabi SAW pernah sebut, aku ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu lembah emas. Maka Nabi terima tak? Tak, Nabi tak terima. Kalau Nabi nak, Nabi boleh dapat satu lembah emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak mau benda ni. Nabi tolak benda ni. Pasal apa? Tuan-tuan, bukan makna kata kita tak payah makan, bukan macam tu. Tuan-tuan, bukan makna kata kita perlu susah, bukan macam tu. Tetapi tuan-tuan, ambillah dunia ni hanya sekodarnya sahaja. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dua sebab. Satu, takut kalau dia jadi orang yang cinta kepada dunia. Tuan-tuan, kalau dia cinta kat dunia, habis. Dia akan lupa dia adalah hamba kepada Allah. Dan kalau dia cinta kepada dunia, dia lupa kepada akhirat. Dan dia akan tenggelam dalam rasa lalai dan suka dengan berpoya-poya di atas muka bumi ni. Dan tengok macam Qarun. Qarun ni Masya Allah tabarakallah. Asai-asai Qarun ni tiap-tiap malam bermunajat dengan Allah. Dan Qarun ni setiap masa dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan dia bersahabat baik dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa selalu ziarah kepada dia, dan selalu mereka hidup sembang-sembang. Kadang-kadang Nabi Musa tanya, wahai Qarun, hari ini macam mana keadaan kehidupan kamu? Tuan-tuan, menangis Qarun, teriak Qarun, wahai Nabi Allah, pada hari ini kami tak ada apa yang boleh kami makan. Wahai Nabi Allah, pakaian kami hanya apa yang ada di tubuh badan kami saja. Hak tu saja. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ubah kehidupan Qarun, kesian kepada dia. Ya Allah, berikan kepadanya kesenangan. Tuan-tuan, bila mula-mula dia pandai mengolah emas, kemudian dia pandai buat cincin, dia pandai buat barang kemas. Tuan-tuan, maka sedikit demi sedikit perniagaan dia maju. Tuan-tuan, sampai kepada satu peringkat maju sungguh. Tuan-tuan, sampai kepada satu peringkat dia jadi kaya yang amat. Tuan-tuan, tapi apa yang berlaku? Qarun akhirnya dia lalai daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia jadi orang yang cinta pada harta dia. Tuan-tuan, Qarun bermusuh dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan akhirnya apa berlaku? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebab yang pertama kenapa Nabi SAW suruh kita mengambil dunia ni hanya sekodarnya saja. Pasal apa? Kerana takut nanti dia jatuh cinta kepada dunia ni. Dan dia tak kira orang ni orang alim ke, orang ni orang lagu mana. Dan kan kita pernah sebut bagaimana ada orang bertanya kepada Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala,
berkenaan dengan orang yang tak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila ditanya kepada Imam Al-Qushairi, wahai Imam, adakah orang yang telah sampai kedudukannya kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu akan terjaga daripada melakukan maksiat kepada Allah? Tuan-tuan, apa jawab Imam Al-Qushairi? Al-ma'sumun, mereka yang terjaga hanyalah Nabi dan juga para Rasul sahaja. Tuan-tuan, selain daripada tu, dia terancam melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, cuma ulama dia terang pada kita macam mana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia buat dosa. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia nak buat dosa berkemungkinan besar tak buat. Tuan-tuan, berkemungkinan besar dia tak akan melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, sekalipun dia melakukan dosa, maka dia akan cepat bertaubat kepada Allah. Dan ulama kata, berkemungkinan besar dia tidak akan mengulangi dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu beza dia. Orang-orang biasa dengan orang yang dekat dengan Allah, bila mereka melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi mereka masih terancam tak dengan melakukan dosa? Ya, masih lagi terancam dengan melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dan kerana tu disebutkan oleh ulama, hati manusia ni, dia kena katuk semua sekali laluan syaitan. Tuan-tuan, laluan syaitan ni banyak orang. Pintu syaitan boleh masuk ke dalam hati manusia ni banyak. Tuan-tuan, bukan hanya setakat melalui maksiat, tetapi melalui ibadat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Syaitan dia boleh masuk ke dalam hati manusia. Tuan-tuan, sebab itu kalau orang ni sembahyang, dia tak boleh sembahyang saja, dia kena ada ikhlas, dia kena ada menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dalam amal dia kena ada harap kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia tak boleh beramal saja. Beramal, sembahyang, tapi riak. Tuan-tuan, amalan ni tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia beramal, tapi hasad dengki kepada orang. Tuan-tuan, kebaikan yang dia buat itu akan dimusnahkan dengan hasad dengki yang berada di dalam hati dia. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat beramal macam tu saja. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, amal itu ada dua unsur, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah unsur luaran, yang keduanya adalah unsur dalaman. Tuan-tuan, unsur luaran yang kita buat, unsur luaran pergerakan yang kita lakukan. Tuan-tuan, tapi pergerakan ini, segala apa yang kita nak buat, dia kena ada dalaman. Tuan-tuan, dalaman ni apa dia? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kata ulama, hati dia tempat masuknya syaitan dan juga iblis. Maka pintu-pintu ni kena katuk semua sekali. Tuan-tuan, kena katuk bagi elok. Sebab itu kalau orang ni ambil dunia untuk keperluan sahaja. Tuan-tuan, kalau dia marah, berpada-pada dengan marah dia. Tuan-tuan, kalau dia kasih, berpada-pada dengan kasih dia. Tuan-tuan, kita kena katuk pintu-pintu ni. Kalau seandainya dia terlebih dalam satu-satu perkara, tuan-tuan, ulama sebut, tuan-tuan, dalam kitab Dawabitus Syar'i, ulama kata apa? Ulama sebut segala perkara yang ada lebih dia. Tuan-tuan, lebih. Bila sayang yang melebih-lebih sayang.
Tuan-tuan, sayang ni lebih daripada Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan, lebih sangat. Kalau kawan ni tak ada, kira rasa macam gelap dunia ni. Seolah-olah macam dia tidak ada Allah sebagai sebaik-baik pembantu kepada dia. Tuan-tuan, bila kata lebih, ulama kata yang lebih itulah pintu masuknya syaitan dan juga iblis kepada seseorang. Bila takut, terlampau takut. Tuan-tuan, bila kata sayang, dia terlampau sayang. Kerana tu dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala kata, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dia tak suka kepada mana-mana orang yang melampaui batas. Jadi jangan melampau. Bila kita kasih boleh, tapi jangan melampau sangat. Tuan-tuan, kalau takut boleh, tapi janganlah takut yang melampau sangat. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita adalah hamba Allah yang perlu bergantung harap kepada dia. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, dialah ni'mal maula, ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penjaga dan dia jugalah sebaik-baik penolong kepada manusia. Tuan-tuan, jadi itu pertama. Kenapa Nabi suruh kita ni ambil dunia sekadarnya? Takut kalau nanti kita jatuh cinta dengan dunia ni. Dan yang keduanya, kerana dunia bukannya tempat tinggal. Dan ulama kata, dunia ni dia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat untuk kita tinggalkan dia. Dan kerana tu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Hendaklah kamu dekat dunia ni, kata Nabi SAW, ka'annaka gharibun, seolah-olah macam kamu tumpang lalu saja. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi nak buat ni susah. Tuan-tuan, kita cakap ni mudah, kan? Suruh zuhud, kemudian tak mau dunia tu masuk dalam hati kita. Tuan-tuan, dunia ni dia dihiaskan dengan begitu hebat, dengan begitu cantik. Tuan-tuan, sehingga kan kita terpesona dengan kehidupan dunia ni. Tuan-tuan, maunya tak terpesona. Lamborghini contoh, kita tengok ya, tuan-tuan. Walaupun mengajak kita Imam Al-Haddad ni, tengok ya, Lamborghini ni lagu mana, kita tengok ni pasal apa? Harga dia RM 4 juta. Ya Rabbi, RM 4 juta, tuan-tuan. Saya sambung mengaji, apa ni, buat di Jordan, sambung. Tuan-tuan, Masya Allah, jangan kata 4 juta, tuan-tuan. 20,000 pun rasa macam banyak sangat dah. Kan? Rasa macam dah banyak kan? Sayangnya duit, kan? Pasal apa? Kosong-kosong tu dia kurang. Kan? Ini kan pula 4 juta, kan? Ya Allah Rabbina. Tuan-tuan, 4 juta. Jadi kita tengok apa dia ada kereta 4 juta ni. Tuan-tuan, Masya Allah, dengan segala suspension dia, dengan segala pembuatan dia yang begitu kemas, tuan-tuan, tak payah cerita enjin, cukup kita tengok dia punya color saja. Cara dia nak color, cara dia nak spray pada kereta Lamborghini ni, tuan-tuan, tara tu pun dah hebat kan? Tuan, Masya Allah, harga 4 juta. Tuan-tuan, kita tengok Allah, indahnya kan. Ini kalau dapat sebiji ini, tak mengajak dah Masjid Bukhari. Kan? Kira apa ni, PKL ke, pi tempat mana-mana yang mewah-mewah, yalah barulah apa ni pada dengan kereta 4 juta takkan nak naik Masjid Bukhari. Masya Allah. Tuan-tuan, maka macam tu kata ulama, dunia ni dia mempesonakan orang.
Tuan-tuan, kerana tu dia bukan satu perkara yang mudah. Bila orang ni dia banyak duit, bila orang ni dia banyak harta, kadang-kadang boleh membuatkan dia berasa sayang kepada harta dia, kepada keduniaan dia, sehingga kadang-kadang dia ghaflah, dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita nak cover semua ni dengan apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manusia ni dia tak akan boleh berbuat kebaikan melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada satu cerita berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i bila dia belajar dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas ni orangnya zuhud, dia zuhud. Tapi Imam Malik bin Anas ni dia tak zuhud dengan ilmu. Tuan-tuan, dengan ilmu dia tak zuhud. Imam Malik bin Anas, dia punya jubah dia, harga dia lebih kurang dalam 500 dinar. Dia punya harga jubah dia. Masya-Allah. Tuan-tuan, 500 dinar jubah dia. Kemudian Imam Malik dia duduk di kerusi pengajian dia, dia buat daripada kayu-kayu yang mahal-mahal. Kemudian meja pengajian dia, dia buat daripada kayu yang mahal-mahal. Dia buat cantik, ukiran yang cantik, mahal harga dia. Tuan-tuan, Imam Malik mengenakan minyak wangi yang mahal-mahal. Tuan-tuan, bila tanya kepada Imam Malik, tapi tuan-tuan, Imam Malik dia zuhud. Dia tak makan yang mewah-mewah, dia pun biasa-biasa saja. Tapi dalam bab ilmu, jubah dia, meja dia, kerusi dia, minyak wangi dia, tuan-tuan, semua yang mahal-mahal, high class punya. Tuan-tuan, bila ditanya kepada Imam Malik bin Anas, pasal apa wahai Imam? Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas kata, kerana aku memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia pakai jubah bukan untuk dia, tetapi dia pakai jubah tu kerana ilmu, kerana Quran, kerana hadis yang berada dalam tubuh badan dia. Maka dia salut tubuh badan dia dengan pakaian yang mahal-mahal. Pasal apa? Memuliakan ilmu yang ada dalam tubuh badan dia. Tuan-tuan, dia pakai minyak wangi yang elok-elok. Pasal apa? Ilmu, dan juga kerana dia nak berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia buat kerusi mahal, meja mahal kerana ilmu semuanya. Tuan-tuan, tapi dia zuhud. Tuan-tuan, bila Imam Syafi'i dia tamat pengajian dengan Imam Malik bin Anas, maka Imam Syafi'i memerintahkan kepada Imam Malik memerintahkan kepada Imam Syafi'i supaya belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Tuan-tuan, maka Imam Syafi'i pun pilah kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tuan-tuan, bila sampai ke rumah Imam Syaibani, Imam Syafi'i terperanjat. Dia terperanjat. Pasal apa? Kerana di rumah Imam Syaibani banyak harta. Tuan-tuan, bahkan emas-emas ni banyak di rumah dia. Dia simpan dalam peti-peti. Tuan-tuan, nak cerita banyaknya emas kepunyaan Imam Asy-Syaibani. Tuan-tuan, Imam Syafi'i bila tengok macam tu, dia kata, ini jenis tak zuhud dengan dunia ni. Ini jenis apa ni, cinta pada dunia ni. Tuan-tuan, bila dah selang beberapa lama, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Syaibani. Tuan-tuan, barulah Imam Syafi'i nampak dan dia faham. Rupa-rupanya Imam Syaibani ni, walaupun dia orang yang kaya, tetapi kekayaan itu hanya pada tangannya, tidak pada hati dia.
Tuan-tuan, sebab itu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, bila orang minta apa-apa dekat dia, dia bagi. Tuan-tuan, kekayaannya banyak diinfakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tuan-tuan, kekayaan dia banyak dia beri kepada janda-janda. Tuan-tuan, maka Imam Syafi'i kata apa? Imam Syaibani, dia bukanlah orang yang cinta kepada dunia, tetapi dia adalah orang yang dunianya pada tangan dia, tetapi tidak masuk ke dalam hati dia. Tuan-tuan, jadi dunia ni dia boleh dikawal dia dengan apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hati itu tidak ada siapa pun yang menetap melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW dia tunjuk kepada umat dia, bila kita dengan dunia ni sekadarnya, supaya apa? Supaya dunia dia tak masuk ke dalam hati seseorang. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, yang paling aku takut, kata Nabi, siapa dia? Tuan-tuan, ni yang paling Nabi takut, kata Nabi SAW, akhwafun minad dajjal, aku lebih takut daripada kemunculan Dajjal. Tuan-tuan, siapa dia ni? Golongan yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata al-ulama usu, mereka adalah ulama yang jahat, kata Nabi. Keberadaan mereka lebih aku takut daripada kemunculan Dajjal, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa? Apa dia dengan ulama su' ni? Tuan-tuan, disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, ulama usu' adalah orang yang menjual agama dia kerana untuk mendapatkan dunia dia. Tuan-tuan tengok, maknanya ada, tuan-tuan, golongan yang berilmu, golongan yang ada ilmu agama, tetapi dia pi jual ilmu agama dia kerana apa? Untuk habuan dunia yang sedikit itu, tuan-tuan. Sehingga kenapa? Dia gadai dia punya agama dia demi untuk keduniaan dia. Tuan-tuan, maka perkara ni adalah perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW berbanding daripada kemunculan Dajjal, kata Nabi SAW. Lalu disebut lagi oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, jadi perbetulkan tujuan kau dan juga kehendak engkau dengan dunia ini hanya sekadar khirqatan, sekadar kamu cari kain, tasturu aurataka, setakat nak bubuh di badan kerana nak tutup aurat saja. Tuan-tuan, maknanya apa? Sekadar saja. Wa luqmatan tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat. Dan kamu cari dunia ni hanya setakat untuk satu suapan makanan, untuk menghilangkan kelaparan kamu daripada yang halal saja. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita cari dunia ni hanya setakat nak bagi hilang lapar kita punya kelaparan tu, cukup dah. Tuan-tuan, kita bukannya nak makan banyak sangat. Tuan-tuan, kalau kita kaya pun sekali-sekali makan pun paling banyak lah. Kalau makanan tu sedap sekalipun, kita akan makan berapa kali? Paling-paling kan 3 kali lah. Tuan-tuan, no? Lepas 3 kali dia tak mau dah, dia tolak dah, tuan-tuan. Kemudian dia punya perut dia dah penuh dah, tuan-tuan. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, cukuplah, kata Imam Al-Haddad, luqmatan tasuddu biha jaw'ataka minal halali faqat. Cukuplah setakat kamu nak cari sesuap nasi bagi menghilangkan sedikit kelaparan daripada diri kamu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dua perkara. Takut jatuh cinta dengan dunia. Dan yang kedua, tuan-tuan, dunia ni kok mana sekalipun dia akan ditinggalkan sebagai warisan orang-orang yang hidup selepas daripada kita. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa iyyaka wasummal qatil, dan hendaklah engkau berhati-hati, dia kata, wasummal qatil, daripada racun yang boleh membunuh. Tuan-tuan, dunia dia ibarat racun yang boleh membunuh. Tuan-tuan, sebab itu dunia ni dia kena dikendalikan dengan iman. Dia kena kendalikan dunia ni dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dunia ni dia dikendalikan dengan hawa nafsu, musnah, jahanam, dia akan jadi tak terpakai. Tuan-tuan, contoh handphone yang kita duk pakai, tuan-tuan, kalau dia dikendalikan dengan iman, kalau dia dikendalikan dengan rasa takwa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita akan gunakan handphone kita ni untuk apa dia? Berhubung dengan sanak saudara. Tuan-tuan, kita akan gunakan untuk mencari maklumat-maklumat baru. Tuan-tuan, kita akan gunakan untuk apa? Untuk segala yang memberikan manfaat. Tengok YouTube ilmiah. Tuan-tuan, tengok pun perkara yang boleh mendatangkan manfaat. Tuan-tuan, ni kalau handphone ni kita kendalikan dia, kita pandu dia dengan iman dan juga takwa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kalau kita kendalikan dia dengan nafsu, tuan-tuan, kita akan gunakan handphone untuk apa? Menyebarkan fitnah. Tuan-tuan, kita akan gunakan gadget kita. Kita tengok perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita dah terang sebelum ni, ada dua perkara yang sangat-sangat perlu dijaga oleh seseorang. Tuan-tuan, apa dia? Mata dan juga telinga dia. Tuan-tuan, mata dan juga telinga dia. Ni dua perkara yang perlu dijaga. Pasal apa? Kerana benda-benda yang masuk ke dalam hati manusia berasal daripada apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Tuan-tuan, mata tengok pada aurat orang, mata tengok pada benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, dia akan jatuh ke dalam hati kita. Tuan-tuan, telinga ni Tok Wan pula zaman lah ni. Ni jenis Tok Wan zaman lah ni yang pernah muda tahun 80-an dulu. Kalau zaman saya ni yang jenis batch 40-an ke atas ni, Tok Wan kami yang muda pada tahun 50-an lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, tapi hari ni Tok Wan pada hari ni, mereka pernah muda tahun 80-an dulu. Tuan-tuan, sebab tu tak pelik ada Tok Wan, dia buka lagu apa, tuan-tuan? Still Loving You. Still Loving You. Kita terdengar orang apa. Kadang-kadang kita tengah tunggu nasi lemak lah apa, tengok Tok Wan duk dengar Still Loving You, kan? Wine of Change. Tuan-tuan, kita pun dulu zaman-zaman saya 15-16 ni di antara band apa ni kegemaran saya pada zaman tu, Scorpion. Masya-Allah. Jadi apa ni benda-benda lagu ni, tuan-tuan, maka dunia ni dia perlu dikendalikan dia. Tuan-tuan, kendali tu tadi dengan apa? Iman dan juga takwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita sebut dah, dua panca indera ni perlu dijaga bagi elok. Pasal apa? Daripada dua-dua panca indera ni lah akan masuk menetap dalam hati seseorang. Tuan-tuan,
menyebabkan apa? Hati dia sama ada cenderung kepada ketaatan atau cenderung ke arah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Imam Al-Haddad kata, wa iyyaka was-summal qatil. Kamu kena hati-hati daripada racun yang boleh membunuh ini. Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid dunya. Iaitulah apabila kamu sangat rindu, kamu sangat-sangat cinta dengan segala kenikmatan dunia ini. Tuan-tuan, bila kita ada rasa cinta pada dunia ni, hati-hati. Dia adalah racun yang boleh membunuh seseorang. Tuan-tuan, dia bunuh ni lagu mana? Dia menghapuskan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang ada harta kadang-kadang sombong, orang yang ada pangkat dan kedudukan, tuan-tuan, dia rasa orang lain rendah daripada dia. Tuan-tuan, ni kerana apa? Kerana dia kasih dan juga cinta kepada kenikmatan dunia itu sendiri. Maka kerana tu Nabi SAW dia tunjuk contoh pada kita. Walaupun Nabi orang senang, walaupun Nabi ni orang yang kaya, tetapi Nabi hidup dalam keadaan sederhana sahaja. Kerana apa? Tujuan. Tuan-tuan, balik pada tujuan. Tujuan kita atas dunia menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Dan dunia, dia adalah tempat untuk kita tinggalkan lalu diwariskan kepada orang lain. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok pada ibarat yang berikutnya, apa yang kita himpun, apa yang kita buat atas dunia ni, yatasaaluna, ianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat besok. Jadi cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.